Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali saya ucap terima kasih kepada semua yang hadir dan minta maaf kerana kita menangguh beberapa minggu kelas kita ini. InsyaAllah kita akan continue. Kita ni yang ke berapa Dr. Fahri? 13, 14? 13. Ha? 13. 13 lah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dalam bahagian ini beliau bercakap tentang masalah perkara-perkara yang di luar kebiasaan atau perkara luar biasa, sama ada boleh dikelaskan sebagai mukjizat, boleh dikelaskan sebagai kelebihan karamah dan sebagainya. Jadi semuanya itu telah dibincang tentang kelebihan yang ditunjukkan oleh wali, yang ditunjukkan oleh tukang sihir, yang ditunjukkan oleh apa-apa semua sekali. Jadi kesimpulannya dia kata apabila jelas wa idza taqarrara dzalika, dia cuba sampai kepada satu kesimpulan, fa'lan anna a'zamal mu'jizati wa ashrafaha wa awdahaha dilalatan Al-Quranul Karim al-munazzal ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فإن الخوارق في الغالب تقع مغايرة للوحي الذي يتلقاه النبي ويأتي بالمعجزة شاهدة بصدقه. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang semuanya telah disebutkan. Suatu yang perlu diketahui ialah bukti yang terdapat dalam Al-Quran yang telah disampaikan kepada Nabi kita adalah yang terhebat, terbagus dan mukjizat yang paling nyata. Pada ghalibnya peristiwa-peristiwa aneh yang dilakukan oleh Nabi junjungan secara terpisah dan selain daripada wahyu yang diterima oleh baginda, peristiwa-peristiwa aneh, mukjizat itu adalah untuk membuktikan kebenaran baginda. Okay. Jadi dia nak ulas Quran kan? Wal Quranu huwa binafsihi al-wahyul mudda'i wa huwa al-khariqul mu'jizu fashahiduhu fi 'ainihi wa la yaftaqiru ila dalilin mughayirin lahu kasairil mu'jizati ma'al wahyi wa huwa awdahu dilalatan liittihadid dalil wal madlul fihi. Wa hadha ma'na qawluhu sallallahu alaihi wasallam ma min nabiyyin minal anbiya'i illa wa utiya minal ayati ma mithluhu amana alaihi al-bashar wa innama kana alladhi utihi wahyan uhiya ilayya fa ana arju an akuna aktharuhum tabi'an yawm al-qiyamah. يشير إلى أن المعجزة متى كانت بهذه المثابة في الوضوح وقوة الدلالة وهو كونها نفس الوحي كان الصدق لها أكثر لوضوحها فكثر المصدق المؤمن وهو التابع والأمة. Okay. Di satu sisi lain, Al-Quran itu dengan sendirinya merupakan wahyu yang dituntut. Ia dengan sendirinya sudah merupakan suatu mukjizat. Ia dengan sendirinya membuktikan. Ia tidak menghendaki bukti yang lain. Seperti mukjizat yang lain-lain yang didakwa ada hubungannya dengan wahyu. Ia adalah bukti yang paling nyata. Sebab itu telah menyatakan ke dalamnya apa yang terbukti dan apa yang perlu dibuktikan. Inilah yang dimaksud dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap nabi itu diberi kebesaran yang dapat menjaminkan keyakinan
semua umatnya. Namun apa yang diturunkan kepadaku adalah wahyu yang diwahyukan kepadaku. Dengan demikian aku berharap akan mendapat lebih ramai umat pada hari kiamat nanti. Ia Itu kah? menunjukkan, sikit lagi, ia menunjukkan bahawa, saya habiskanlah. Ini menunjukkan bahawa mukjizat itu apabila berada dalam keadaan yang begitu mantap seperti ini, merupakan suatu dalil yang sangat kuat, iaitu wahyu. Misalnya, as-sidqu laha akthar liwuduhiha. Ia merupakan kebenaran kerana ianya begitu jelas. Maka oleh kerana itu, fakathura al-musaddiqul mu'min. Maka ramailah orang yang menerima dan membenarkan wahyu itu, iaitu tabi' wal ummah, pengikut dan umat Islam. Ya? Wal nadhkuril an tafsir haqiqatan nubuwah ala ma syarahahu kathirun minal muhaqqiqin. Thumma nadhkur haqiqatal kahana, thumma ar-ru'ya, thumma sya'nul arrafin, wa ghairu dhalika min madarikil ghaib. Kesemuanya itu membuktikan bahawa Al-Quran sahaja di antara kita Allah yang mana Nabi junjungan telah menerimanya secara langsung dalam perkataan dan frasa sebagaimana ianya disampaikan. Dalam hal ini ia adalah berbeza dengan kitab Taurat, Injil dan kitab-kitab suci lain. Nabi menerimanya dalam bentuk ilham semasa dalam keadaan menerima wahyu. Setelah malaikat itu meninggalkannya, baginda kembali kepada keadaan sebagaimana sebelumnya. Mereka mengatakan ilham-ilham itu dalam bahasa mereka sendiri. Dengan demikian kitab-kitab itu tidak dikaitkan dengan sesuatu yang ditiru. Al-Quran itu sangat sukar untuk ditiru. Nabi-nabi yang lainnya telah menerima kitab-kitab mereka dalam keadaan yang serupa. Sebagaimana Nabi Muhammad menerima ilham daripada Allah. Sebagaimana yang dikatakan oleh hadis-hadis. Hakikatnya bahawa baginda menerima Al-Quran itu secara langsung. Adalah bentuk harfiah. Adalah dibuktikan oleh kenyataan berikutnya tentang Nabi Muhammad sebagai pesuruhnya telah berkata, jangan gerakkan lidah kamu terlalu cepat untuk menghafal wahyu ini. Kami sendiri akan menyaksikan pengumpulan dan pengucapannya. Jauh gitu. Tahu dah? Jauh dah. Cuba nanti kita balik tadi ke? Balik mana tadi? Wal nadhkuril an haqiqatan nubuwah tadi. Boleh? You buat tu? Iaitu ke depan. Dia ke depan dah satu halaman gitulah. Cuba balik kepada hadis tadi. Dia ada tulis hadis. Ma min nabiyyin minal anbiya. Ada. Okey. Saya baca hadis tu kan? Ma min nabiyyin minal anbiya'i illa wa utiya minal ayati ma mithluhu amana alaihi al-bashar. Wa innama kana alladhi utituhu wahyan uhiya ilayya fa ana arju an akuna aktsarahum tabi'an yaumal qiyamah. Itu dah translate dah tadi kan? Jadi yang awak tak translate tadi, ia menunjukkan yushiru, mungkin dia tak dalam translation tu dia
dia bebas je. Dia langkah-langkah. Yushiru ila anna al-mu'jizah mata kanat bihadhihi al-mathabah fil wuduhi wa quwwati ad-dilalati wa huwa kaunuha nafsul wahyi kana sidqu laha akthar liwuduhiha fakathura al-musaddiq al-mu'min wa huwa at-tabi'u wal ummah. Sekat tu tadi. Kemudian sekarang dia kata kita akan menyebut tentang pentafsiran hakikat kenabian itu. Wal nadhkuril an tafsir haqiqatan nubuwah ala ma syarahahu kathirun minal muhaqqiqin. Nanti saya cuba baca, cuba ikuti tu kan. Dan sekarang kita nak sebut tentang apa huraiannya tentang kenabian itu sebagaimana yang dihuraikan oleh ramai orang-orang yang mempunyai keilmuan yang mendalam. Thumma nadhkur haqiqatul kahanah. Kemudian kita akan menyebut hakikat orang-orang atau tukar nujum. Thumma ru'ya, tukar tilik. Thumma sya'nul arrafin, untuk bomo wa ghairu dhalika min madariki al-ghaibi. Dan selain daripada mereka itu orang yang iaitu orang yang kata dia boleh mendengar, boleh faham benda-benda yang ghaib. Okey. Wa naqulu, maka saya berkata i'lam. Cuba tu. Dia terjemah bebas sangat. Okey. I'lam arsyadanallahu wa iyyaka. Ini dia punya intro biasa, cara dia menulis tu. I'lam, ketahuilah kamu, arsyadanallahu wa iyyaka. Mudah-mudahan Allah memberi petunjuk kepada awak dan kepada saya juga. Jadi kepada kami kita semua. Inna nushahidu hadzal alam bima fihi minal makhluqati kulluha ala hayatin minat tartib wal ihkam. Kita melihat alam ini dengan segala kejadian yang ada di dalamnya dalam suatu keadaan yang tersusun dan kemas peraturannya. Wa rabtul asbabi bil musabbabat, dan sebab dengan natijah itu berkait begitu rapat sekali. Wattisalul akwani bil akwan, dan hubungan antara cekerwala dengan cekerwala yang lain. Wastihalati ba'dil mawjudati ila ba'd la tanqadiya ujaiyatun fi dhalika wala tantahiya ghayatuhu. Ini mempunyai suatu pengertian yang sungguh sangat mendalam dan tidak berhingga. Wa abda'u min dzalika bil alamil mahsusul jismani. Saya akan mulakan untuk menghuraikan alam nyata, alam fizikal. Cuba. Lain sikit. Wa awalan, mungkin dia tinggal betul. Wa awalan, pertama sekali, alamul anasiril musyahadati. Kaifa tadarraja sa'idan minal ardi ilal ma'. Thumma ilal hawa. Thumma inan nar muttasilan ba'duha bi ba'din. Wa kullu wahidin minha musta'idun ila an yastahila ila ma yali sa'idan wa habitan. ويستحيل بعض الأوقات. Dia kata alam fizik ni, alamul anasiril musyahadati, bagaimana ia berubah, dia mengalami kemajuan. Sa'idan minal ardi ilal ma', dia naik daripada bumi pada air, kemudian naik kepada udara, kemudian dia jadi api,
berkait antara satu sama lain dan setiap satu daripadanya bersedia untuk bertukar menjadi perkara yang selain daripadanya, sama ada berkembang ke atas ataupun ucup ke bawah, dan kadang-kadangnya hilang begitu saja. Jumpa. Eh? Jumpa. Gimana? Okey. Dari bumi kepada air, kepada udara, dan kepada api. Kata anasir itu adalah bersedia untuk diubahkan menjadi sesuatu yang lebih tinggi atau rendah, dan kadang-kala adalah ditransformasikan. Okey. Yang tinggi itu selalunya lebih halus daripada yang mendaluinya. Akhirnya ia sampai kepada alam angkasa. Tak baca lagi tu. Sekarang ya. Was-sa'idu minha altafu mimma qablahu ila an yantahiya ila alamil aflaki. Wa huwa altafu minal kulli ala tabaqatin ittasala ba'daha bi ba'din ala hay'ati la yadrikul hissu minha illa al-harakat faqat. Dia pergi ke fizik pula ni. Wa biha yahtadi ba'duhum ila ma'rifati maqadiriha wa awda'iha wa ma ba'da dhalika min wujudi dzawati allati laha hadhihi al-athari fiha. Akhirnya ia sampai kepada alam angkasa, alamul aflak. Alam angkasa adalah lebih murni daripada apa jua pun. Ia adalah lapisan-lapisan yang mengait antara satu sama lain dalam satu bentuk di mana panca indera itu dapat menanggapnya hanya melalui geraknya yang wujud sahaja. Gerakan-gerakan ini membantu sebilangan orang dengan pengetahuan suka menyuka dan kedudukan sfera-sfera, dan juga pengetahuan mengenai esensi yang ada pada selebihnya. Satu pengaruh yang mana adalah dapat dilihat dalam sfera-sfera melalui hakikat bahawa kesemua itu mempunyai pergerakan. Okey. ثم انظر إلى عالم التكوين كيف ابتدأ من المعادن ثم النباتات ثم الحيوان على هيئة بديعة من التدرج، وآخر أفق المعادن متصل بأول أفق النبات مثل الحشائش وما لا بذر له، وآخر أفق النبات مثل النخل والكرم متصل بأول أفق الحيوان مثل الحلزون والصدف، ولم يوجد لهما إلا قوة اللمس فقط. Seseorang itu haruslah melihat kepada dunia yang dijadikan ini alam at-takwin. Ia dimulai daripada bahan-bahan galian dan melalui kemajuan menurut proses yang sangat mahir secara beransur-ansur kepada tumbuh-tumbuhan dan binatang-binatang. Tahap yang paling tinggi daripada barang-barang galian mempunyai hubungannya dengan tingkat pertama tumbuh-tumbuhan yang tidak berbiji. Tumbuhan yang berada pada tingkat yang paling akhir umpamanya pohon palma dan pohon yang batang menjalar atau memanjat dihubungkan dengan tingkat yang pertama daripada binatang-binatang.
seperti siput yang berkulit keras, yang hanya mempunyai kekuatan melakukan sentuhan. Okay. Perkataan, dekat tu. Okay. ومعنى الاتصال في هذه المكونات أن آخر أفق منها مستعد بالاستعداد القريب لأن يصير أول أفق الذي بعده واتسع عالم الحيوان وتعددت أنواعه وانتهى في تدريج التكوين إلى الإنسان صاحب الفكر والرؤية ترتفع إليه من عالم القدرة الذي اجتمع فيه الحس والإدراك ولم ينتهي إلى الرؤية والفكر بالفعل وكان ذلك أول أفق الإنسان بعده وهذا غاية شهودنا. Perkataan perhubungan dalam hubungan dengan benda-benda yang diciptakan itu bermaksud bahawa tingkat yang paling tinggi daripada setiap kumpulan itu sudah cukup bersedia untuk mengubah dirinya kepada tahap yang pertama daripada kumpulan yang berikutnya. Dunia haiwan kemudian meluas dengan pelbagai spesies yang menjadi semakin banyak dan melalui proses kejadian yang berkeupayaan untuk berfikir dan melakukan renungan. Peringkat tertinggi yang dicapai oleh manusia ialah perubahannya daripada tidak bertamadun, yang mana kebijaksanaan dan membuat persepsi adalah ditemui tetapi belum mencapai tahap membuat pertimbangan yang sebenar-benar dan berfikir. Pada peringkat ini kita berbalik semula pada tahap yang pertama manusia itu. Apa yang dapat dibuat setakat ini ialah pemerhatian secara fizikalnya sahaja. ثم إنا نجد في العوالم على اختلافها آثارا متنوعة. ففي عالم الحس آثار من حركات الأفلاك والعناصر، وفي عالم التكوين آثار من حركة النمو والإدراك تشهد كلها بأن لها مؤثرا مباينا للأجسام فهو روحاني ويتصل بالمكونات لوجود اتصال هذا العالم في وجودها، ولذلك هو النفس المدركة والمحركة ولا بد فوقها من وجود آخر يعطيها قوى الإدراك والحركة ويتصل بها أيضا ويكون ذاته إدراكا صرفا وتعقلا وهو محضا وهو عالم الملائكة. Sekarang dalam alam yang pelbagai. Kita akan sesak pula ni. Kita akan sesak pula sebabnya paragraf ni panjang dan dia kena pusing-pusing. Saya pun habis tak boleh kan? فوجب من ذلك أن يكون للنفس استعداد للانسلاخ من البشرية إلى الملكية ليصير بالفعل من جنس الملائكة وقتا من الأوقات في لمحة من اللمحات، وذلك بعد أن تكمل ذاتها الروحانية بالفعل كما نذكره بعد، ويكون لها اتصال بالأفق الذي بعدها شأن الموجودات المرتبة كما قدمناه،
فلها في الاتصال جهة العلو والسفل، وهي متصل بالبدن من أسفل منها، وتكتسب به المدارك الحسية التي تستعد بها للحصول على التأقل بالفعل، ومتصلة من جهة الأعلى منها بالأفق الملائكة، ومكتسبة به المدارك العلمية والغيبية، فإن عالم الحوادث موجود في تأقلاتهم من غير زمان، وهذا على ما قدمناه من الترتيب المحكم في الوجود باتصال ذواته وقواه بعضها ببعض. Dia merentasi fizik, ayu dan sebagainya. Alam malakut pun ada. Okey. Kok mana pun kita translate lah. Sekarang dalam alam yang pelbagai, kita akan temui banyak pengaruh-pengaruhnya. Dalam dunia persepsi yang sesuai, terdapatnya pengaruh-pengaruh tertentu terus menyentuh pergerakan spera-spera dan unsur-unsurnya. Dalam dunia yang diciptakan itu terdapat pula pengaruh-pengaruh tertentu tentang pergerakan yang menyangkuti pertumbuhan dan pengertian. Kesemuanya itu merupakan bukti daripada hakikat bahawa adanya sesuatu yang mengenakan pengaruhnya dan adalah berlainan daripada benda-benda yang berjasad. Ia adalah sesuatu yang sifatnya adalah rohaniah. Ia dihubungkaitkan dengan dunia, penuh dengan benda-benda yang diciptakan, sebab pelbagai dunia itu harus ada hubungannya dengan kewujudannya. Apa yang spiritual itu adalah roh yang berpersepsi dan yang menyebabkan terjadinya pergerakan. Berarti ke atas jiwa atau roh itu harus ada sesuatu yang lainnya yang memberikan jiwa itu kekuatan melakukan usaha, pengertiannya dan pergerakan. Dan dia juga adalah mempunyai kaitan dengannya. Saripatinya haruslah persepsi yang tulen dan pengertian yang mutlak. Ia adalah dunia malaikat. Jiwa itu akhirnya haruslah bersedia menukarkan pribadinya sebagai seorang manusia kepada malaikat sekiranya mahu sebenar-benarnya menjiwai sebagaimana alam malaikat pada masanya yang tertentu dalam waktu yang paling singkat sekali. Ianya terjadi setelah esensi spiritual roh berkenaan telah menjadi sebenar-benarnya sempurna, sebagaimana yang akan kami jelaskan kemudian nanti. Okey. ثم إن هذه النفس الإنسانية غائبة عن العيان، وآثارها ظاهرة في البدن، فكأنه وجميع أجزائه مجتمعة ومتفرقة آلات للنفس ولقواها. Jiwa itu ada dikaitkan dengan tahap yang selanjutnya. Sebagaimana hal dengan susunan tentang eksistensial, sebagaimana yang kami sudah terangkan, ia dihubungkan oleh satu yang di bawahnya dan satu lagi yang di atas. Dari bawah jiwa itu dihubungkan dengan tubuh yang daripadanya itu mendapatkan daya rasa persepsinya yang mana ianya bersedia untuk mencapai kesanggupan berfikir yang sebenar-benarnya. Dari atas jiwa itu
dihubungkan dengan dunia kemalaikatan. Di sana ia memperolehi pengetahuan saintifik yang tak boleh dicapai oleh panca indera al-ghaibiyah. Sebabnya ialah pengetahuan tentang benda-benda yang mawjud itu lebih wujud pada pengetahuan malaikat sejak dahulu kalanya lagi. Inilah akibat daripada susunan yang dibuat dengan sesempurnanya yang dinyatakan di atas, yang menghendaki bahawa kewujudannya dan kekuatan tentang dunia, tentang mawjud atau fana itu saling kait mengait antara satu sama lain. Kena hurai sikit ni. Nak hurai ke? Hurai lah. Ada rasa nak hurai ke? Dah maksudnya takut tergelal lah kata-kata dia tu lah. Saya pun tak berani hurai ni. Dia campur habis fizik, bio dan malakut. Benda yang betul. Dengarlah dulu. Okey nah? Okey. Saya baca pendek-pendek sikit. Ammal fa'iliyatu fal batshu bil yadi wal mashyu bir rijli wal kalamu bil lisani wal harakatul kulliyatu bil badani mutadafi'an. Saya sambut lagi sikit lagi. Roh manusia tidaklah dapat dilihat, tetapi pengaruh-pengaruhnya ada jelas pada tubuh sekiranya kesemua bahagiannya dicantumkan atau dipisah-pisahkan adalah merupakan organ-organ roh dan kekuatannya. Kekuatan melakukan gerak al-fa'iliyah, power of action, adalah menyentuh dengan tangan, berjalan dengan menggunakan kaki, bicara dengan menggunakan lidah, dan pergerakan keseluruhannya dengan badan. Wa ammal mudrikatu wa in kanat قوى الإدراك مرتبة ومرتقية إلى القوة العليا منها وهي المفكرة التي يعبر عنها بالناطقة فقوي الحس الظاهر بآلاته من السمع والبصر وسائرها يرتقي إلى الباطن وأوله الحس المشترك وهو قوة تدرك المحسوسات مبصرة ومسموعة وملموسة وغيرها في حالة واحدة وبذلك فارقت قوة الحس الظاهر لأن المحسوسات لا تزدحم عليها في الوقت الواحد ثم يؤديه الحس المشترك إلى الخيال وهي قوة تمثل الشيء المحسوس في النفس كما هو مجرد عن المواد الخارجة فقط. Kekuatan melakukan kerja berfikir yang mana terdapat sesuatu yang diistilahkan kekuatan merasionalkan yang meliputi pelbagai kecekapan yang al-mufakkirah, rasional, power. Maka kekuatan membuat persepsi yang lahiriah dengan organ-organ yang berupa penglihatan, pendengaran dan kesemua organ yang lainnya telah menuju kepada persepsi yang batiniah. Yang pertama daripada rasa-rasa batiniah ini ialah rasa umum.
al-hissul mushtarak, common sense. Yakni kekuatan yang secara berlanjutannya dapat memahami barang-barang yang boleh ditangkap oleh rasa. Baik yang boleh dilihat atau yang boleh didengar atau dapat dipegang atau apa sahaja yang lainnya. Dalam hubungan ini ia adalah lain daripada kekuatan tangkapan lahiriah. Sebagaimana barang-barang yang boleh ditangkap oleh rasa lahiriah. Ia tidak berkumpul pada tanggap luaran pada satu dan dalam waktu yang sama. Okey. Wa alatu hataini al-quwwataini fi tasrifihima al-batnul awwalu min ad-dimaghi muqaddimuhu lil-ula wa muakhiruhu lis-thaniyah thumma yartaqi al-khayalu ila al-wahimati wal-hafizati ni kognitif pula ni والواهمة لإدراك المعاني المتعلقة بالشخصيات كعداوة زيد وصداقة عمرو ورحمة الأب وافتراس الذئب والحافظة لإيداع المدركات كلها متخيلة وهي لها كالخزانة تحفظها لوقت الحاجة إليها وآلة هاتين القوتين في تصريفهما البطن المؤخر من الدماغ أوله للأولى ومؤخره للأخرى ثم يرتقي جميعها إلى قوة الفكر وآلته البطن الأوسط من الدماغ وهي القوة التي يقع بها حركة الرؤية والتوجه نحو التعقل فتحرك النفس بها دائما لما ركب فيها من النزوع للتلخص من درك القوة والاستعداد الذي للبشرية وتخرج إلى الفعل في تعقلها متشبهة بالملأ الأعلى الروحاني وتصير في أول مراتب الروحانية في إدراكها بغير الآلات الجسمانية فهي متحركة دائما ومتوجهة نحو ذلك وقد تنسلخ بالكلية من البشرية وروحانيتها إلى الملائكة من الأفق الأعلى من غير اكتساب بل مما جعل الله فيها من الحيلة من الجبلة والفطرة الأولى ذلك. Oh ya, nak berhenti pun tak boleh ni. Dia punya tu berangkai-rangkai. Kena berhenti dah, kena bicara apa ni. Letih dah. Okey. Okey, kita berhenti sekat ni lah. Saya baca dulu ni. Translate ni dulu. Rasa umum itu memindahkan persepsi kepada khayalan. Yang menjadi kuasa yang menggambarkan sesuatu objek yang dapat dianggap oleh yang kelihatan di dalam jiwanya. Ia adalah barang itu disimpulkan daripada anasir yang ada di luar dan organ untuk kegiatan kepada aktiviti kedua kekuatan ini, iaitu rasa umum dan khayalan. Alam menggunakan rongga pertama otak. Bagi hadapan aktiviti otak adalah untuk rasa umum dan bahagian di belakangnya untuk khayalan. Kemudian khayalan itu membawa kepada kekuatan membuah fikiran al-wahimah dan kekuatan untuk mengingat al-hafizah. Kekuatan membuat perkiraan itu berperanan membuat tanggapan pengertian-pengertian yang ada hubungannya dengan individu-individu seperti sifat permusuhan Zaid
dan sifat persahabatan amru, perasaan kasih dan sayang seorang bapa, atau perilaku buah seekor serigala. Kekuatan mengingat adalah laksana peti yang menyimpan semua objek yang menjadi tanggapan, baik yang dikhayalkan atau tidak. Ia adalah seperti sebuah gudang yang menyimpannya buat beberapa waktu apabila ia yang diperlukan. Dan anak badani yang menjadi aktiviti kedua-dua kekuatan itu ialah rongga belakang otak. Bahagian hadapan rongga itu adalah untuk kekuatan memperhitungkan, dan bahagian di belakangnya adalah untuk kekuatan mengingatkan. Kesemua kekuatan ini membawa kepada kekuatan untuk berfikir. Apa yang menjadi organnya ialah rongga di bahagian tengah otak. Ia adalah kuasa yang menyebabkan berlakunya proses pernyataan dan ke arah kecerdasan pemikiran. Dan jiwa itu selalu digerakkan oleh kekuatan ini. Sebagai satu sebab daripada keinginan dalam diri seseorang untuk berfikir, ia selalu berusaha untuk membebaskan diri daripada cengkaman martabat manusia yang rendah. Kekuatan dan jenis persediaan yang dilakukan oleh manusia itu, ia mahu menuju kepada kecerdasan berfikir dengan mengasimilasikan dirinya dengan kumpulan spiritual yang tertinggi sebagaimana dicapai oleh para malaikat, dan memasuki kumpulan daripada jenis yang pertama, spiritualia, dengan cara menanggapinya tanpa dibantu oleh orang-orang organ-organ jasadnya. Dengan demikian, jiwa pun terus bergerak ke arah itu. Ia menukarkan sama sekali sifat dan kerohaniannya sebagai seorang manusia dan masuk kepada tingkat yang lebih tinggi, iaitu kemalaikatan, tanpa bantuan sesuatu usaha, tetapi melalui sifat-sifat murni yang secara semula jadinya ditanamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam dirinya. Oh, ini bukan senang nak ulas ni. Dia menyentuh berbagai-bagai asas ilmu. Misalnya dari segi fiziknya, dia sentuh tentang evolusinya, dia sentuh tentang psikologi, biologi, ada spirituality pun. Jadi alam malakut pun ada. Jadi tak tahulah sama ada, kalau aspek psikologi itu mungkin tidaklah sangat, tapi kita yang tak ada asas fizik dan bio ni susah nak ulasnya kan. Dari spiritual tu okey lah. Tetapi macam dia kata ni, dari segi kognitif, dia kata apa tu fungsi otak tu, otak depan, otak belakang, tempurung depan, ruang depan, belakang dan sebagainya. Rongga tengah. Rongga tengah. Jadi benda-benda macam ni, tak tahulah kalau kita cuba, orang yang berminat, kalau dia boleh melihat dari perspektif teori-teori klasik tentang sains manusia, sains hayat dan fizik. Jadi saya rasa saya tak berapa nak berani nak tafsir kenapa dia kata. Kita terima begitulah. Boleh ke siapa nak tafsir ni? Macam Farid dah hangut-hangut pun takut dah. Tuan Najah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah nampak jumpa juga Ustaz Kamil, nampak sihat. Alhamdulillah Ustaz. Sihat pada dulu dah. Okey. Ana kesempatan baca daripada teks Rosenthal dalam bahasa Inggeris. Apa nama bab atau chapter ni, tapi dan ana amat
Secara peribadi amat tertarik sebab Ana sendiri dok kaji dalam bidang pembangunan sumber manusia ataupun human development, human resource development, dan bidang Ana ialah khususan mengenai pengurusan dan topik-topik berkaitan. Apa yang menarik dalam paragraf yang baru sedang kita baca ni? Nak tengok dalam bahasa Inggerisnya, bermula daripada teks dia mengatakan the human soul, roh manusia itu tak dapat kita lihat, akan tetapi buktinya ataupun pengaruh dan bukti is evident, the influence is evident dalam tubuh manusia. Jadi Ana terfikir bagaimana Ibn Khaldun masa ini boleh membicara teori brain, organ otak, yang dia kategorikan the frontal dengan back tu ataupun bahagian belakang. Ini sebenarnya dalam teori brain. Dan sekarang ni terus ke dalam bidang neurosciences. Jadi bidang ni memang sedang di satu bidang yang ke depan, yang saya rasa frontier yang akan mungkin jadi sangat-sangat penting. Karena seperti mana Ibn Khaldun bicara, dia melihat sebagai satu continuum ataupun fasa daripada rationality sampai kepada tahap intuition, sampai ke tahap persepsi. Jadi sebab tu Ana tertarik kerana jelas dalam tulisan Ibn Khaldun ni ada dua bahagian tersebut, iaitu the power of action, tingkah laku, iaitu yang boleh kita nampak secara bukti luaran. Dan yang kedua dia kata the power of sensual perception, persepsi yang dalaman. Jadi kita ada yang luaran, kita ada yang dalaman dalam kita lihat manusia. Kemudian dalam dalaman tu pula ada dia daripada yang rasional sampai kepada imagination ataupun imaginasi sampai kepada tahap malah lebih jauh daripada itu. Kita mungkin pada kita boleh pergi pada penerimaan wahyu. Tadi dia bicara Rasul tu kategori manusia. Upayaan itu ada dalam otak. Kerana otak kita ada dua bahagian. Jadi saya tertarik kerana ini sebenarnya bicara mengenai brain theory dan juga neuroscience. Dan kalau kita bicarakan keupayaan manusia menggunakan dia punya imaginasi dalam corak masa depan, intuition tu soalnya bagaimana kita mencetus dan menggunakan bahagian otak tu yang jarang kita guna. Jadi dalam bicara chapter ni, saya kata Ibn Khaldun nak kata bahawa jenis-jenis manusia, ada yang Rasul dan para Nabi yang tak mungkin kita sampai, dan ada jenis kita manusia yang biasa yang boleh sampai tahap kalau kita latih. Itu yang menariknya. Mula-mula nanti kita tambah sikit soalan. Siapa dia nak masuk lagi dalam perbincangan ni? Dia mula-mula dia berbicara tentang alam spiritual lah. Bagaimana seseorang itu dirinya boleh meningkat dari satu tahap yang dikatakan tahap jismani, tahap hayawan tu yang selalu dikata manusia itu hayawan yang di mana dia daripada haiwan, insan boleh daripada haiwan sampai kepada malaikat. Itu. Mana martabat tu. Jadi maknanya bukanlah suatu yang tidak boleh difikir tentang asas kelahiran, asas kemanusiaan kepada lahirnya Nabi. Tak? Maknanya bila kalau katalah Nabi baru ni dia cerita bila dia tengok benda-benda yang maksiat dia akan tidur, dia akan tak sedar, dia akan semua sekali kerana nak jaga supaya dia punya ni otak pula dan perasaan pula tidak diganggu oleh benda yang karut-marut ni, sehingga dia menjadi orang suci yang berupaya untuk berimajinasi pada peringkat awal. Imajinasi dan akhir sekali yang kita katakan satu imajinasi itu sebenarnya satu alam hakikat yang sebenar. Itu yang jadi dikaitkan itu
kita ni tak tahulah Haji Farid, saya tak berani pasal asas fizik tu, tak tahu asas jadi bagus mana okeylah sekurang-kurangnya kita maknanya manusia itu boleh ditingkatkan keupayaannya, begitu kan? Ya, anda rasa macam ni yang menarik kepada dunia-dunia pengkaji dan dunia terutama dunia barat yang mereka lebih suka pada proses. Mana dia bincang juga why, kenapa dan mengapa dan what. Ya. Tapi dia dunia yang agak barat ni dia lebih kepada how tu, macam mana. Jadi Ibn Khaldun membicara juga kenapa dan mengapa, tapi dia juga menguraikan bagaimana manusia. Lepas tu dia bincang fasa, dia bincang peringkat, dia bincang pembangunan. Jadi saya rasa penemuan Ibn Khaldun dalam mukadimah ni dia perlu jelaskan sebelum dia cerita mengenai sejarah. Ya, cuma yang menariknya orang tasawuf dia bercakap tentang irtiqa tu juga. Dia panggil dia panggil dia Madarijus Madarijus Salikin misalnya. Dalam Madarijus Salikin maknanya dia irtiqa daripada satu tabaqah kepada satu tabaqah tu. Dia berasaskan kepada ini benda. Jadi dalam tasawuf pun ada di situ psikologi berfikir pun ada, fizik pun ada dari segi okeylah. Kita lihatlah daripada apa sekalipun. Saya nak buka rahsia sikit. Rahsia apa ni? Sebab itulah bila saya baca karya-karya Al-Ghazali, karya-karya Muhammad Iqbal, saya baca dia macam orang sedar celek, terlelak, terbuka. Sebab kita tak faham teori-teori ni. Sedar celek tu dia ke kita? Kita. Mana sekali-kali kita faham, sekali-kali kita tak faham. Kemudian teori ni lah saya rasa yang membezakan Ibn Sina dengan orang lain. Orang lain kata wahyu ni dia terus guru daripada Tuhan kepada Nabi. Tapi Ibn Sina seolah-olah mengatakan kenabian itu boleh diusahakan. Iktisab. Maknanya kalau tanpa satu usaha, ada orang dia boleh sampai ke peringkat tertinggi nubuah tu. Yang ni ulama lain tak terima tu. Tetapi dalam Ibn Khaldun di peringkat awal ada iras itu dia punya pemikiran. Iyalah. Tapi ana teliti dalam bacaan ana ni, mana meditasi chapter ni Ibn Khaldun nak cuba gambarkan ada jenis-jenis, nanti dia urai kemudian dalam chapter ni juga. Ada 3 jenis manusia. Jadi jenis apa yang Rasul dan Nabi itu tak mungkin ada ramai ataupun tak akan banyak yang ada. Tapi dia kata jenis 1, 2 tu boleh diusahakan. Itu dalam paragraf kemudian lah. Minggu depan itu. Setelah dia bicara soal apa ni keupayaan kita pindah daripada binatang kepada insan, manusia boleh naik. Jadi dia announce dalam chapter ni dia beritahu bahawa insan tu ada keupayaan begitu. Keupayaan itu boleh dia guna, kalau balik chapter dia panggil exercise ataupun diusahakan lah. Maknanya tapi kena ada disiplin untuk otak dia kupas juga bahagian depan belakang. Ini kata macam kita bincang teori brain left and right tu lah. Banyak kita ni di sistem pendidikan kita yang ikut barat, kita develop lebih kepada otak kiri. Otak kiri logic, analytical, sciences. Sedangkan yang lebih tepat guna otak kiri dan kanan. Otak kanan tu pula lebih kepada imajinasi, terlalu impian dan semua gitu yang tak ada sains sangat. Jadi tapi menurut banyak tulisan-tulisan yang anda baca terkini, untuk nak corak pimpinan ni dia kena guna juga otak belah kanan, iaitu mencorak, memikir benda yang impian yang belum ada. Kerana dia kena boleh.
Jadi kalau para rasulan dan nabi itu dia nampak sampai ukhrawi, tapi kita yang pimpinan biasa dia boleh cipta masa depan dalam minda, dalam imajinasi dia. Ini ada teori left dengan right brain dan juga organ otak yang mana kita lebih guna. Sebab otak ni kalau dalam neuroscience dia ada apa panggil neuro ataupun neuron ataupun yang jadi kalau kita tak menggunakan bahagian yang boleh meningkatkan kualiti persepsi dan mungkin nilai-nilai spiritual. Jadi apa yang saya Kondo nak kata, walaupun kita tak dapat faham boleh spiritual tu tak nampak, tapi buktinya adalah dalam sains otak ni. Ada kuasa manusia, sebilangan manusia pada wali-wali yang boleh yang tinggi tapi tak sampai tahap rasul lah. Menariklah. Tengoklah minggu depan ni kita cuba fokus kepada 3 jenis manusia tu. Mudah-mudahan kita pun boleh tambah ilmu sikit. Ada persoalan lain yang lagi nak ditimbulkan kepada orang lain? Saya rasa apa-apa boleh tambah lagi lah. Tetap pandangan perbandingan lah. Ibn Sina katalah, Ibn Rushd dan Popo ahli falsafah tu. Macam mana jauh dia dekatnya mereka dengan pandangan-pandangan Ibn Khaldun ni supaya kita punya spektrum terlebih luas. Itu masalah kena diskusi lah. Sebab kita ni baca dan faham teks tu okey lah, tapi nak menerbus berbagai-bagai bidang ilmu, itu ilmu wahyu ya. Ilmu wahyu ya. Ini adalah pembacaan tamadun. Mungkin kalau benda tu setakat Ghazali ke apa okey dah. Tapi Ibn Khaldun ni sudah keluar daripada kerangka saya lah, keilmuan saya tu. Jadi kadang-kadang kita nak panggil nak juma, Kelantan kata nak cuba keluar daripada tu rasa yang ada takut benda-benda yang tak berapa betul. Cuma kali lah. Saya punya pengalaman lah. Saya ni pun datang pertama bidang syariah. Bila saya masuk bidang suludi, saya belajar sendiri lah bidang falsafah ni. Ibn Sina, Al-Farabi, Ibn Rushd. Tak masuk ke dalam lah, dia main tepi-tepi gitu lah. Tapi nampak lah. Mana perbezaan Ibn Sina duduk kat sini, Al-Farabi di sini, Ibn Rushd di sini. Jadi kita kalau boleh hak tepi-tepi, tak apa dah. Coba kita gali sikit. Itulah nak jadi ensiklopedik tu yang susahnya. Yalah. Sebab sampai satu ketika saya rasalah kita akan bertemu dengan benda-benda yang mengejutkan lah. Pertama kita baca Kimia Us-Sa'adah, Imam Ghazali tu. Sampai boleh tengok malaikat, boleh tengok ahli syurga. Jadi kita bukan tidak Imam tadi kata, kita kata belawak ni. Kan Imam Ghazali kata, dia ada disiplin riadah dia. Dia pun 10 tahun di masjid Amr bin As tu. Dia pun tapakur di situ. Jadi benda-benda ni mana kita tak dapat tak mestinya benda tu. Tak ada. Tapi kita nak menafikan orang yang kata ada, tak semudah tu juga lah. Allah Alam. Ini interpretasi Ana lah setelah Ana baca ikuti kita punya bacaan Muqaddimah. Ana rasa Ibn Khaldun dan Ana baca setengah bahan-bahan yang lain. Hanya bahasa Inggeris lah. Rasanya Ibn Khaldun sebenarnya nak tulis buku, bukan Muqaddimah, dia nak tulis buku mengenai sejarah. Yalah. Kan? Tapi Ana rasa sebab dia melihat tak ada bahan-bahan tulisan yang agak lebih mencakupi dan kritikal mengenai budaya. Sebab tu buku yang Anda baca ni dia panggil Ibn Khaldun menulis The Science of Culture. Dalam perkataan Ibn Khaldun telah sengaja menulis Muqaddimah sebelum dia nak cerita pasal buku yang
apa tu Ibral semua yang dia tulis tu. Jadi dalam tu dia terpaksa menulis kembali dari perspektif dia apa yang dia kata sebagai budaya sebelum dia bicara. Jadi nak lihat sejarah tak boleh hanya ambil pada dia, ambil yang apa sebarangan tu kena lihat secara lebih komprehensif semua faktor termasuk pemakanan, klimat, budaya manusia sebelum dia bicara mengenai ini. Jadi rasa itu tapi pada Anda rasa sebenarnya itu yang terjadi Tok Lan. Ibn Khaldun ni sebenarnya dia ambil daripada tulisan-tulisan yang rakan-rakan lain juga. Iyalah. Seangkatan dengan dia dalam bidang-bidang lain. Betul. Dia ada research yang luas sebenarnya. Cumanya kalau saya sendirilah, kalau saya yang menulis, kadang-kadang saya mari syok juga. Muqaddimah ni dia tulis dulu ke dia tulis kemudian? Takut dia tulis Al-Ibar dulu dah panjang, dia kata payah nak baca banyak. Takut jadi satu khulasah ataupun macam Haji kata dia suatu apa tu titik tolak kan. Dalam perkataan Ibn Khaldun menulis satu sains baru. Ini satu sumbangan besar dalam waktu dia ni macam Datuk sebutlah, dia ni sebagai ensiklopedik. Dia membawa tulisan orang lain, dirangkumkan dalam satu tulisan untuk nak dia jelas mengenai sejarah yang tak boleh ambil semudah begitu. Dia urai geografi, dia urai sains, biosains. Betul. Dia ambil juga apa kerasulan, kenabian masuk. Jadi lengkap. Jadi kalau saya nak bicara, kalau saya masuk ni boleh bincang dalam kelas geografi. Ya, betul. Kelas apa pun boleh bincang. Pasal perbincangan kerasulan tu pun bukan dari sudut agama, boleh bincang otak. Itu yang benar saintifik yang mempunyai ini yang mungkin ada orang kita cerita sebagai apa tu pendekatan apa tu integrated punya thinking apa semua sekali tu knowledge. Ada orang lain nak cuba berani sebut sama ke? Banyak orang nak mendengar. Tak apalah, baguslah tu. Assalamualaikum. Salam. Nak tumpang tanya sikitlah pandangan. Okey. Tumpang semangkuk okey. Okey, kalau kita ingat balik bila Yahudi tanya Rasulullah kan tentang Ashabul Kahfi, Zulkarnain dan last kali itu kan iaitu roh. Kan? Maka Allah jawab roh itu adalah urusanku. Tapi kita tanya balik diri kita, kenapa Yahudi tanya soalan itu? Ya, dia kata tanya Tuhanmu tentang roh. Saya fikir dia ada jawapan itu dalam kitab dia. Saya rasa ada. Cuba cerita dulu hak rasa tu. Jadi kan sebab gini, bila kita tengok tulisan Ibn Khaldun kan, dia cakap berkenaan dengan brain theory tadi kan, bahawasanya pertama sebelum itu dia pergi kepada apa itu roh dan apa itu spiritual, apa itu jiwa dan apa itu rohani kan, dua tu. Dia mengatakan bahawa spiritual, saya baca daripada translation Rosenthal ya. Dia kata spiritual ataupun jiwa itu adalah rohani, sebahagian daripada rohani, soul lah, roh. Jadinya saya rasa kan, dan dia pergi lagi kepada, dia kata roh itu sesuatu yang tak nampak ya. Kalau dalam kita lah pemahaman Melayu kita kata roh adalah apabila seseorang tu meninggal maka bercerailah jasad dan roh. Kita faham macam itu kan? Jadi di sini dia pergi deeper than that. Dia kata roh di sini ialah dia kata common sense kan, common sense di mana common sense tu adalah the big one lah, otak kita kata benda ni. Kalau kita kata common sense ni dalam bahasa biasa, bahasa kita kata logik akal lah. Logik lah kan common sense. Pendapat awam. Pendapat awam. Jadi kalau saya pergi kepada
Seven Habits lah, Covey punya research dia kan. Dia kata sebenarnya manusia ini ada 4 human endowment. Human endowment ini adalah alat yang semula jadi ada dalam diri manusia. Kata maknanya di sini ialah berkisar juga berkenaan dengan brain, tadilah brain theory. Dia kata pertamanya manusia ni dia ada self-aware. Self-aware maknanya dia ada dia boleh muhasabah. Dia ada kesedaran sendiri, dia ada conscience. Conscience tu maknanya dia boleh tahu bila dia berdosa. Macam kita kalau kita buat dosa kita rasa guilty conscience kan. Kita dapat tahu bila kita buat tak betul tu kita sendiri akan rasa benda tu. Jadi rasa tu sebahagian daripada roh. Dan begitu juga dia kata dan manusia ni ada independent will. Yang ketiga kan. Independent will maknanya tidak ada seorang pun boleh paksa saya beriman dengan Allah. Kan kecuali saya sendiri. Sebab tu Bilal kata Bilal kata Allahu Ahad kan. Kalau sesiapa paksa saya tidak beriman, itu siapa pun boleh paksa saya untuk beriman pada Allah. Dan keempat ialah creativity. Ia bermakna saya tengok pula Covey ni dapat daripada mana dia research. Saya rasa ada dalam dia punya lama-lama sama ada kitab Taurah ataupun kitab Injil. Yang menyebut benda ni. Jadinya kita tengok kejadian manusia sekarang dengan teknologi cuba buat robotik kan. Dia tidak dapat, dia orang tak boleh nak buat because dia orang tak boleh nak create roh itu. Jadi saya tak tahulah kalau next session kita mungkin Ustaz Kamil dengan Datuk Mut boleh explain sikit yang dari mana Yahudi, bagaimana pemahaman Yahudi tentang roh? Kenapa dia bertanya Rasulullah tentang roh? Saya tak sampai ke subjek itu sebab saya subjek subjek syariah ni tak sampai situ tu. Macam mana? Boleh cari? Kita pakai baca. Kita pakai baca. Baca jadi tapi jangan sampai bawa tak kita tidur lah, punya. baca lah. Bagus lah. Mungkinlah pada hujung nanti kita boleh buat 1-2 diskusi yang tapi kita panggil ramai-ramai sikitlah. Jadi duduk bagi ke apa tu Syekh atas saja pun tak guna. Kalau biarlah ada orang lapis yang bawah. Okey. Menarik yang saya nak sebut lah. Ada orang bagi komen kat saya. Dia kata di Indonesia pun belum ada lagi rancangan seperti kita ni. Baca harpan berharpe Ibn Khaldun ni. Tapi kalau Ihya tu ada lah. Dan saya pun baca untuk orang nak mendalami lah. Cupu Salih Al-Ewa di negara Arab pun dia baca 2 tu lah. Ibn Khaldun sama Ihya. Bahasa Arab. Tu boleh membantu banyaklah. Di Istat dulu kita cuba tapi 2-3 minggu lepas tu tak cekak lah pakat lari belakang. Pakat lari belakang. Nak tambah ambil kesempatan sikit Ya, sila. Paragraf yang terakhir yang diterjemah oleh Ustaz Kamil tadi. Dan juga 2-3 paragraf sebelum tu. Pada akhir paragraf tu diulangi macam seolah-olah membicara soal bahagian depan otak dengan bahagian depan belakang otak. Ya. Saya ni sangat penting kerana sebenarnya tulisan Ibn Khaldun ni macam mana nak kata tak terlintas bahawa telah ditulis oleh seorang. Sebegini rupa sebab perbicaraan otak bahagian depan belakang ni memang sekarang ni banyak dokumen dia. Sebab otak macam kita bincang soal depression, soal the thinking brain tu bahagian depan, the emotional brain. Dalam otak tu cara dia di hardwired. Bila otak tu memikir cara logik, ada bahagian otak yang dia menyala lah untuk nak kata aktif. Dan bila ada emosi, ada bahagian otak yang aktif. Jadi rupa-rupanya
pengkajian ini dah makin membuktikan otak tu ada bahagian tertentu yang aktif bila emosi dan bahagian yang logik. Jadi Ibn Khaldun sebenarnya menulisnya tu malah dalam paragraf yang terakhir tu yang dikupas mengenai apa Zaid dan Ammar semua yang disebut tu dia nak bincang soal logik dan compassion. Jadi logik tu datang bahagian depan otak. Dan dia kata sedangkan the front part of the gravity is estimative power and the back of the power and the back for the power of memory. Ada bahagian yang memory, ada bahagian. Jadi kalau kita memahami bahagian apa ni dan kita hidupkan, dan rasa ini bawa kepada teori-teori sekarang. Bagaimana kita nak activate otak kita supaya kita dapat lebih imaginatif ataupun lebih pada memori. Jadi dalam banyak kita punya malangnya dalam banyak kajian kita orang kita tend to use bahagian memori, logik bahagian kita kurang sebab tu kita bukan bangsa pencipta, bangsa tidak kreatif. Kita bukan peneroka. Berbeza dengan setengah budaya bangsa lain. Kerana dia mencetus bahagian otak itu, jadi dia jadi bangsa peneroka. Dia kena guna bahagian otak tu. Ini analisa terlalu menarik sangat tulisan. Itulah. Tapi boleh kita kait dengan persekitaran pula. Jadi kalau persekitaran itu mendesak kita supaya lebih banyak berfikir, berinovasi. Mungkin orang di barat tu dia ada banyak musim, maka dia lebih. Sebab tu Khaldun kata semua ni interconnected. Jadi kita perlu memahami semua komponen ni dia saling mengait dalam mencorakkan sesuatu budaya dan menjadi sejarah. Kenapa satu tamadun tu mampu, kenapa satu tidak? Betul. Pak kita nak pergi cari mana tu satu grup yang boleh bagi input. Saya jelas sikit. Tok Mut, Ustaz, apa ni? Saya sempat masa kita berehat kan. Saya sempatlah tengok-tengoklah sebab dah kosong Ibn Khaldun kelas kosong. Jadi saya one of the thing yang saya tengok ialah macam mana Syed Farid Alatas yang define paradigm dari segi maknanya dia kata kita penjajahan minda kita ialah penjajahan dari segi terminologi kan, terminologi. Maknanya some term tu kita bila macam kami bukan daripada orang agama tu, dari bidang agama, makanya kami lihat daripada western punya definition. Tasawur kami daripada western. Jadi dia kata kalau kita nak melihat sesuatu itu daripada sudut kacamata Islam, maknanya Islam mengajar kita bila melihat sesuatu, kita tidak boleh melihat dengan kepala dan akal semata. Kita kena melihat dengan otak, kepala dan hati. Faktor hati di situ ada. Sebab tu hati dia boleh melihat benda-benda yang kita tak nampak. Sebab katanya kalau kita nak tengok logik sahaja, maknanya semua benda kita nak daripada metodologi empirical. Daripada sains, maknanya kalau tidak boleh dibuktikan, maknanya ia macam tak ada kan. Jadi bila kita tengok Ibn Khaldun kan, kita tengok dia cara fikir dia begitulah. Dia guna not only brain tetapi dia guna hati dia. Kan? Kita rasa tak ada pun, tapi kita tak terfikir sebab dia tak guna brain sahaja. Kan? Oleh kerana dia agama tu sendiri mengajar kita melihat daripada lens ataupun tasawur Islam yang mengambil kira hati itu sendiri. Saya tengok itulah the richness of Islam. Seorang yang daripada pendidikan Islam, dia dapat penetrate through itu kelebihannya. Sebab tu dia kena bicara soal kerasulan, wali-wali juga. Correct. Ada bahagian betul Syed. Dan ni dalam ni Ibn Khaldun, sebab tu dia bicara mengenai nubuwah. Betul. Dengan wali-wali kerana mereka mengguna bahagian
apa benda yang tak mungkin kita buat daripada hanya logik ataupun dia panggil common. Sebab dalam tulisan dia pun dia sebut the common sense tu is the first inward sense. Jadi yang luaran tu physical semua, tapi bila masuk dalam saya, pertama tu common sense. Lebih dalam ialah apa persepsi dan imaginasi. Dia push. Kalau lebih dalam ialah apa lebih kepada Rasul Nabi tu dia go beyond daripada hanya patutlah ada atas tu kan, macam muka surat Rosenta 137 dia kata the meaning of prophecy. Meaning of prophecy, makna kenabian. Benda ni dalam tau, maknanya benda ni orang yang tak ada agama mana mungkin dia faham benda ni kan. Ini adalah hati kan. Jadi kalau kita yang telah dididik dengan hati ni, kita boleh go penetrate through, boleh faham. Okay. Nampaknya di Pondok Perdana ni kena memperkenalkan juga subjek-subjek. Dulu saya dah introduce subjek fizik hayat di Usuluddin tu, lepas tu bila saya tinggal tu nyebuai waktu ni. Saya nak sebut sepatah lah. Jadi 400 tahun teori Ibn Khaldun ni terabai lah. Sehingga mari Malik bin Nabi pula, dia mengembangkan teori itu, dia mengkritik, dia menghurai. Jadi saya rasa bagus lah untuk kita ambil samalah Malik bin Nabi sebagai nantilah Honi pun tak ikat lagi. Sambil-sambil tu kita boleh lah. Datuk tahu itu Ustaz Kamil sebut Ronald Reagan daripada Amerika pernah sebut Ibn Khaldun. Sekarang ni yang baca Ibn Khaldun ialah Facebook tu. Nama apa tu? Founder Facebook Mark Zuckerberg. Dia recommend baca Ibn Khaldun. Oh itu. Muqaddimah. Sebab tu diminat di dunia barat ni baca Muqaddimah sebab dia ni founder pada ni mencadangkan baca buku ni. Muqaddimah. Tapi bukan itu saja, bukan Mark Zuckerberg yang Facebook, yang Jew pun dia untuk mempertahankan dia punya Jewish state sekarang, dia baca Ibn Khaldun. Jadi saya baca masa tu kan, saya masuk YouTube, saya tengok dia orang nak bina solidarity Jews kan, dia pakai Ibn Khaldun juga. Teori apa dia tu kan? Teori sosial dia. Okey. Itulah dia. Baguslah. Ini untuk orang muda yang bersekali dengan kita ni supaya mendapat sesuatu untuk take away lah, kita katakan. Maknanya sekurang-kurangnya mereka kena faham bahawa kita perlu kepada kepelbagaian subjek dalam membina kita punya intelektual masa depan kini pun. Jadi jangan hanya, tadi saya ada cakap dengan orang, dia kata anak dia daripada Azhar nak pergi Morocco, nak pergi apa. Saya kata tak payah pergi Morocco lah, kalau cerdik pergi Oxford lah. Jadi bila campur-campur tu dia lahirlah ilmu baru tu. Okey. Datuk Mut, kalau dia punya Al-Quran dia, ilmu Islam dia kuat, insya-Allah dia akan guna Islam Al-Quran tu untuk melihat disiplin lain. Ya, betul. Betul lah. Itu apa yang kita pada peringkat kita ni sikit sebanyak kita alami. Maknanya ilmu itu di semacam rakit, kita boleh berjangkit dari satu rakit ke satu rakit dan tanpa ada batas yang besar lah. Boleh multidisiplin tu perlu ada di kalangan universiti kita pun. Tapi malangnya kita bila universiti kita memperkenalkan subjek-subjek yang agak berbeza sikit, sebenarnya dia bagi satu yang sangat nipis sangatlah. Datuk, kalau humanity tu dia agak challenging sikit lah ya. Kalau nak terus masuk dalam disiplin humanity, sebab macam siapa Ustaz Kamil ke cakap hari tu dalam bidang, ada certain bidang macam comparative religion ke something like that kan, dia maknanya humanity tu a bit strong.
Kan? Kalau orang yang tak strong, dia kata betul juga. Logik betul juga kan? Betul. Betul. Okey. Orang lain macam mana? Kalau tidak kita tutuplah sekat ni dulu. Kita eloklah juga supaya makin menarik kita punya perbincangan. Cuba untuk minggu depan ni perlu baca dulu belum datang kita. Eloklah juga tu supaya kita boleh tengok, dan kalau tidak pun sekurang-kurangnya persediaan untuk memahami persoalan-persoalan. Okey. Sekian dulu pada hari ini dan saya ucap terima kasih kepada semua mereka yang mengikuti perbincangan ini. Diakhiri dengan wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.